كانوا ليؤمنوا. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mana kis tinggi ni belum lagi. Pertama kali dah tinggi-tinggi macam ni. Tentulah saya tidak ada pengalaman masuk ke dalam gua seperti ini dalamnya. Baginda diuji dengan kaum bernafsu songsang. Diugut dan ditentang kaum yang rakus melakukan kemungkaran. Apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut itu sememangnya benar-benar terjadi pada masa kini dan telah pun terjadi dalam hidup saya. Dikhianati oleh isterinya sendiri. Kaum Sadum dan penghuni kota Gomorrah diazab Allah. Kalaulah saya masih lagi berada dalam dunia tersebut, berkemungkinan besar saya mengalami apa yang telah dialami oleh kaum Nabi Lut sebelum ini, mungkin dalam bentuk yang lain. Bumi dihempas hingga terpancut air menjadi lautan, kini dikenali sebagai Laut Mati. Garam dia terlalu tinggi. Hebat cerita Allah. Laut Mati iktibar bagi kaum yang lalai. Selain Laut Mati, di selatan Jordan terdapat sebuah lagi lautan bersejarah. Laut Merah memaparkan mukjizat Nabi Musa AS membelah lautan ketika menyelamatkan Bani Israel. Hari ini, pada hujung minggu atau cuti umum, Pantai Laut Merah dipenuhi pengunjung tempatan. Selain tumpuan berekreasi, Laut Merah satu-satunya pelabuhan laut lepas bagi Jordan. Bandar pelabuhannya, Aqaba, diiktiraf sebagai zon perdagangan bebas. Sebelum ini, dua da'i dibawa berkunjung ke memorial memperingati Nabi Musa AS. Di memorial itu, dua da'i menghayati perjuangan Nabi Musa AS membawa Bani Israel melarikan diri daripada Firaun. Ketika baginda sampai di Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu agar Musa alaihissalam menghayunkan tongkatnya. Dengan izin Allah, Laut Merah yang terbentang luas terbelah dua, membolehkan baginda serta Bani Israel menyeberanginya. Mengikut Nabi Musa AS ni mereka risau kan? Dia takut juga. Macam mana ni wahai Nabi Allah, belakang kita ni tentera Firaun, depan kita Laut Merah. Kita dah terkepung dia beritahu kan. Update lagi kita kali ni. Nabi Musa AS beritahu apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maksudnya kalla, sekali-kali tidak kan? Sekali-kali tidak akan kita dihancurkan. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya aku bersama Allah sayahdin kan? Allah akan bagi petunjuk pada aku.
Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar Nabi Musa AS akhirnya tenggelam di tengah Laut Merah. Selain Laut Merah, Laut Mati turut menjadi tumpuan di Jordan. Rehlah dua da'i ke Laut Mati memberi kesan mendalam kepada Cikgu Irin. Rumah saya seperti meremang, merasakan bala yang ditimpakan. Rehlah dua da'i ke Laut Mati memberi kesan mendalam kepada Cikgu Irin. Rumah saya seperti meremang, merasakan bala yang ditimpakan. Kami menempuh perjalanan sejauh 200 km untuk menyingkap kisah di sebalik kewujudan Laut Mati. Laut Mati terletak hampir 4 jam perjalanan dari Aqabah. Merintasi kawasan lembah Jordan, kami dihidangkan pemandangan yang sangat berbeza berbanding lanskap muka bumi di tanah air. Di sini terletaknya memorial memperingati seorang Nabi Allah yang dianggap misteri, Khidir alaihissalam. Pekan Mahis terletak 8 km dari Bandar Amman. Ia wujud sejak era pemerintahan Rom. Pekan ini mempunyai populasi seramai 14,000 penduduk. Ia turut dikenali sebagai Bandar Hijau, dikatakan bersempena nama Nabi Khidir alaihissalam yang bermaksud hijau. Tidak banyak kisah Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Quran. Sementara di kalangan penganut Kristian, identiti Nabi Khidir disamakan dengan Saint George. Dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82 disebut kisah baginda alaihissalam. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Nabi Khidir diriwayatkan mempunyai kelebihan mengetahui masa depan serta luas ilmu pengetahuannya. Kisah Nabi Khidir menarik perhatian dua da'i. Namun sejarah Laut Mati lebih dekat dengan kisah hidup seorang daripada mereka. Semuanya aku nak belajar ilmu dari hidup, Nabi dia itu semuanya kau tak akan mampu bersabar untuk belajar ilmu. Tapi Nabi Musa AS tetap sebab dia nak belajar ilmu, dia tetap dia cakap aku nak belajar dari kau, kau akan bersabar. Dan Musa Nabi Idris AS bagi syarat, kau nak belajar daripada aku boleh, tapi dengan syarat kau jangan bertanya apa yang aku buat. Laut Mati, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Laut tanpa kehidupan ini menjadi pemisah antara Jordan dan Israel. Ketumpatan garamnya terlalu tinggi menyebabkan tiada kehidupan dalam laut ini. Kini Laut Mati menjadi tumpuan pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Yeah. I'm in America. Oh, that is fine. Yeah. India and You Singapore. don't look like Saudi. No. You don't look. You look Why? like So the only white? no, I'm not white. American. Diriwayatkan, Laut Mati asalnya kota umat yang dilaknati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat yang mengembara agar menundukkan pandangan mereka ketika melintasi Laut Mati. Ia berikutan kisah umat Nabi Lut yang ditimpa azab atas kemungkaran mereka. Inilah dia Laut Mati, laut yang menjadi bukti kepada kejadian satu masa dulu, keingkaran kaum Nabi Lut yang ingkar dengan perintah Allah dan akhirnya Allah menghantar malaikat dan terbalikkan kota mereka, kota Sodom dan Gomorrah. Terbenam di dalam laut ini, Laut Mati. Jadi sekarang kita akan tengok Cikgu Ari nak
berendam di dalam laut ini. Bukan untuk beriadah, tapi untuk mengambil ibrah daripada kejadian itu, nak melihat sendiri bagaimana keadaan laut mati ini. Cikgu Irin pernah mendengar kisah ngeri yang menimpa kaum Sodom umat Nabi Lut alaihissalam. Kisah kaum Sodom sangat dekat dengan kehidupan masa lampau Cikgu Irin. Tempat ini begitu sinonim dengan kehidupan saya dan begitu memberikan seribu makna, seribu makna kerana laut mati ini adalah merupakan di mana berlakunya satu bencana besar kepada kaum Nabi Lut, iaitu kaum Sodom sebelum ini yang telah mengamalkan gaya hidup yang di luar tabi'i. Seperti mana saya dahulu sebelum ini adalah saya seorang maknya. Nabi Lut diturunkan untuk membimbing kaum Sodom, masyarakat yang mengamalkan hubungan seks sejenis. Selain itu, mereka kerap menindas golongan yang lemah dan gemar merampas harta orang lain. Setelah berterusan menentang dakwah Nabi Lut, Allah menghantar 2 malaikatnya menurunkan azab kepada kaum Sodom. Kota Sodom dan Gomorrah diterbalikkan dan dihempas ke bumi sehingga terpancung air masin dan menjadi laut mati yang terbentang luas ini. Laut mati ni, air dia pun rasa dia lain daripada biasa. Bau dia pun lain kan. Bila kita rasa sikit je daripada air dia tadi, tu rasa nak ludah. Sangat tak sedap. Garam dia terlalu tinggi kan. Hebat ciptaan Allah SWT. Rehlah 2 da'i ke laut mati bertujuan menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengambil iktibar jika ingkar terhadap perintahnya. Jadi apa yang unik dengan laut mati inilah, kandungan garamnya begitu tinggi. Jadi sesiapa yang mandi di dalamnya akan terapung. Tengok, ada antara mereka yang jauh di tengah tu. Mereka tak tenggelam. Jadi khabarnya, satu ketika dulu, beberapa tahun yang dulu, ada sekumpulan penyelam dari luar negara datang untuk melihat kesan tinggalan kota Sodom dan Gomorrah ini. Jadi mereka datang dengan kapal yang canggih dan sebagainya. Dan khabarnya mereka berhasil masuk ke dalam laut. Dan apa yang mereka lihat? Mereka lihat tinggalan kota lama yang diselaputi dengan garam. Inilah balasan mereka yang mengamalkan hubungan seks sejenis. Allah menjelaskannya dalam surah Hud ayat 82 dan 83. Ia pengajaran buat umat akhir zaman. Kalaulah kira kita membiarkan generasi baru di luar sana hidup di dalam keadaan yang tunggang langgang ataupun hidup dalam keadaan yang sesat, sudah pasti satu hari nanti musibah seperti ini juga pasti akan berlaku kepada umat Islam di luar sana. Na'udzubillah min zalik. Daki setinggi ni belum. Pertama kali daki tinggi-tinggi macam ni. Rehlah 2 da'i menempuh perjalanan panjang untuk menghayati iktibar laut mati. Gur Safi, lokasi gua persembunyian Nabi Lut alaihissalam. Gua ini tempat Nabi Lut berlindung bersama puteri dan pengikutnya ketika Allah menurunkan azab terhadap kaum Sodom. Allah mengarahkan Nabi Lut keluar dari kota Sodom bersama pengikutnya di tengah malam kerana kaum Nabi Lut akan ditimpa azab menjelang subuh. Bangun macam ni, Nabi Lut ni baik baik. Dia kata. Kisah Nabi Lut begitu besar pengajarannya buat Cikgu Irin.
penjelasan daripada pelajar Malaysia dihayati penuh ketakulan. Nabi Lut ni berpura-pura begitu. Nabi Lut alaihissalam mengajak kaumnya. Muka bumi Jordan menjanjikan keunikan tersendiri. Kehidupan penghuninya amat dekat dengan kisah para nabi dan rasul. Menjelang tengah hari, kami tiba di kaki gunung Gua Nabi Lut. Tetapi kami perlu mendaki untuk sampai ke gua persembunyian baginda. Panahan terik mentari di waktu ini menguji kesungguhan dua dai. Belum dapat menjagakan lah. Ni baru dapat tengok lah, baru tahu setinggi ni makan Nabi Lut ni. Alhamdulillah lah, dapat juga lelaki. Saya tak membayangkan sebelum ni saya rasakan tempat ni tidaklah terlalu tinggi, tapi nampaknya di luar jangkaan saya dan saya rasa sangat teruja. Sangat teruja kerana bagi saya inilah satu peluang keemasan yang tak boleh saya lepaskan. Jika sampai sini ni banyak dugaan lah pasal nak jalan jauh naik ke atas bukit. Walaupun pada waktu siang yang terang, laluan berbatu terasa sukar dilalui. Bagaimana pula keadaan Nabi Lut bersama pengikutnya melalui kawasan ini pada waktu malam yang kelam? Kaum Nabi Lut terus hanyut dengan perbuatan songsang mereka dan engkar dengan peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Dalam keadaan yang jiwanya tertekan itu, Nabi Lut alaihissalam lari ke puncak bukit ini dan bersendiri di dalam sebuah gua, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada satu ketika Allah menurunkan beberapa malaikat ke atas muka bumi untuk mengazab penduduk Sodom dan Gomorrah. Kita hanya perlu melihat kepada saiz laut mati dari puncak bukit ini untuk membayangkan betapa hebat dan besarnya azab yang dikenakan ke atas penduduk yang melampaui batas itu. Suasana gelap di dalam gua menggusarkan Cikgu Irin. Perasaan saya sudah tentulah saya tidak ada pengalaman masuk ke dalam gua seperti ini dalamnya. Dan bagi saya pertama kalinya saya rasa sangat menakutkan. Kaum Sodom dihukum kerana mengingkari fitrah yang ditetapkan Allah. Bagi kaum yang dilaknat itu, memenuhi hawa nafsu hubungan sejenis lebih utama daripada menyahut seruan Nabi Lut alaihissalam. Sejarah mereka menginsafkan insan yang menghayatinya. Alhamdulillah sebab saya dah berjaya. Saya dah keluar daripada cekaman dunia songsang. Laut mati, bukti kekuasaan Allah. Simbol kemurkaan yang Maha Esa terhadap kaum yang berterusan melakukan kemungkaran. Tertulis dalam Al-Quran bahawasanya Allah telah menurunkan bala kepada mereka yang telah menyongsang atau mereka yang tidak beriman kepada Allah dan mengamalkan gaya hidup yang tidak mengikut syariat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sesuatu peristiwa tanpa hikmahnya. Sebagai hamba, kita dituntut merenung kisah umat terdahulu agar kekal di jalan yang diredai. Laut mati, iktibar bagi kaum yang lalai. Baginda dikaitkan dengan kisah Batra dan banjir besar. Rehlah dua dai menyingkap kecekalan dakwah Nabi Nuh alaihissalam.